Hai, dalam video kali ini, cikgu akan bantu awak untuk faham apakah yang ada di dalam aktiviti 6.4. Okey, 6.4 di muka surat 172. Okey, dalam textbook, page 172, activity 6.4. So, in this activity, you're supposed to use a CRO in the lab. Okay, so when you are experiencing with the machine, of course, with the device, of course, you akan lebih ingat. Tapi sekarang ni, since kita bukan di dalam lab, kita tengok je lah secara teori. Okay, so using a CRO to show the differences in the shape of graph, direction of current and voltage, change for the DC and AC. So maksudnya, ada beberapa aktiviti yang kita nak buat hari ni. Okay, so kita nak tengok shape, kita nak tengok direction current dan voltage. Kita juga nak tengok sambungan kepada DC dan juga AC. Okay, cikgu akan bantu awak untuk faham apakah yang kita boleh dapat dengan menggunakan CRO. Okay, so untuk guna CRO ni, bahan-bahan yang ataupun peralatan yang perlu disediakan di dalam makmal ialah kat sini kita ada dry cell. Okay, kemudian connecting wire, tempat letak bateri, okay, CRO dan juga kita punya sumber power ataupun sumber elektrik kita. Okay, so mula-mula CRO yang kita dah belajar dalam video sebelum ni, kita hidupkan dia. Kat mana button nak hidupkan CRO tu? Okay, kalau awak tengok pada CRO kat sini, okay, ini ialah dia punya power button. So kita tekan sahaja. So bila kita tekan, dia terus on. Okay. Selepas kita dah on button tu, kemudian dia kata kat sini, apa yang kita perlu buat? Okay, switch on the CRO and wait for a light spot to appear on the screen. Apa tu light spot? Agak-agak awak, ya, kita dah cakap sebelum ni. So inilah light spot. Kita tunggu light spot ni appear on the screen. So ini kita punya screen lah. Okay, screen pada CRO. So turn off the time base knob. So time base kita dah tengok hari tu. Yang mana satu time base? Okay, cikgu bawa balik awak pergi tengok CRO. Okay, time base ialah yang ini. So maksudnya dia suruh letakkan time base ni bacaannya kosong. Okay, awak pusing, pergikan ke bahagian 0. Okay, so time base tak hidup. Sebab apa tak hidup? Sebab dia suruh. Okay, dia suruh tutup. Turn off the time base knob. Lepas tu turn the intensity control and focus control. Okay, to adjust the brightness and sharpness. So maksudnya kalau dekat lab, awak boleh nampak lah apa perubahan akan berlaku kepada titik kuning ni. Okay, awak pusing, dia makin terang ataupun dia makin pudar ataupun kalau sharpness, dia makin sharp lah ataupun blur. Okay, kemudian aktiviti seterusnya ialah yang kedua. Use X shift dengan Y shift. Okay, jadi bila awak guna X shift, Y shift, apa akan berlaku? Titik kuning ni boleh bergerak. Kalau X shift, dia gerak kiri kanan. Okay, awak pun pusing lah dan awak nampak lah benda tu bergerak. Okay, kalau Y shift ni, awak akan nampak dia naik atas dan turun bawah. Okay, so aktiviti yang mula-mula ni just nak biasakan awak dengan button-button pada CRO tu. Okay. So dia kata adjust the light spot so that it is at the 0 position in the center of the screen. So katakanlah awak on je, dia dah ada kat sini. So kita control, tarik dia pergi kat sini. So apa-apa pun kita memang nak bacaan tu bermula dari kosong. Okay, seterusnya yang ketiga, turn on the time base and observe the trace displayed. Okay, so bila awak dah buka time base, maka bacaan awak bukan lagi berbentuk titik, tetapi satu garisan panjang, tetapi masih lagi di tempat bacaan kosong. Okay, dia kosong, tapi sepanjang masa ada bacaan kosong tu. Okay, ni kan Paksi Y ni kosong. Okay, cuma untuk setiap masa ni bacaannya kosong. Kerana time base, okay, ataupun skala masa dia telah di-on-kan.
Okay, dia dah on skala masa. Kalau gambar 6.14 ni, skala masa dia ditutup. Okay, 6.15 dia punya time base ataupun dia punya time scale telah di-on-kan atau dihidupkan. Okay, seterusnya. Select the input switch to DC and adjust the Y gain knob to 1 volt per division. Turn off the time base. Okay, connect to dry cell to the Y input. So ini Y input, okay. Dry cell kita bacaan dia 1.5 volt, dia pun connect, okay, pergi ke Y input. Dia suruh pilih DC kan, ada button DC kat bawah ni. Okay, kita pilih DC. Okay, so kita perlu terus pergi ke sini. Observe and record the trace display on the screen. Okay, tadi dia kata buka berapa? 1 volt per division. Kita ambil dekat Y gain kita 1 volt per division. So 1 volt per division bermaksud satu kotak 1 volt. So lepas dia connect kepada bateri tu, awak punya trace tu dah berada di atas. Yang ni perlu tak kita nak tarik sampai kosong? Tak perlu. Sebab apa? Sebab memang dah ada bacaan. Yang tadi permulaan sebelum disambungkan kepada bateri. Tak ada bacaan lagi. Okey, so kita dapat bacaan dia berada di sini. Kalau satu kotak ni 1 volt, sebab dia kata 1 volt per division. So, berapakah bacaan sekarang? Titik tu ada kat sini kan? So, sini 2 kan? So, ini ialah 1.5 volt. Jadi, kita tahulah bacaan bateri itu ataupun voltage yang kita masukkan ialah 1.5. Okey, itu bacaan di paksi Y. Apabila kita buka dia punya time base, okey, dia punya time, sepanjang masa, bacaannya ialah 1.5. Nampak ni? Ni satu kotak, ni separuh. So, 1.5. Artinya pada satu saat yang pertama, 1.5. Saat yang kedua, bacaannya tetap 1.5. Okey, so itulah yang perbezaan time base tutup dengan time base buka. Okey, sekarang ni kenapa bacaan 1.5 tu berada di sebelah bawah? Okey, cuba tengok bacaan arahan nombor 8. Repeat step 5 to 7. Okey, maksudnya sambungkan kepada bateri juga. Tetapi sekarang ni kita reverse the connection of the dry cell. Okey, maksudnya tadi bateri kita macam ni, ni positif, ni negatif. Kita connect wire dia macam ni. Okay, so pergi dekat dia punya sambungan lah. Sekarang ni, yang ni kita connect ke sini, yang ni connect ke sini. Maksudnya kita terbalikkan connection tu. Bila terbalik, jadi arus ataupun current tu akan mengalir arah yang berbeza. Okay, so that's why bacaan tadi yang positif telah bertukar menjadi di sebelah bawah. Dah jadi negatif. So bacaan dia sekarang ialah negatif 1.5. Okay, 1 division 1, kalau separuh, setengah lah. So, 1.5 volt. Ini waktu time base tidak dibuka. Bila time base buka, bacaan dia akan jadi panjang macam ni. Okay, sebab masa dia dah buka. So, tapi dia tetap negatif 1.5 volt. Okay, seterusnya kita tengok aktiviti yang ni pula. Kenapa ada atas bawah? Tengok arahan dia. So, sekarang nombor 10. Select the input switch to AC. Tadi kita guna DC kan? Okay, sekarang input switch kita tukarkan kepada DC. So, dekat sini. Okay, kita tukarkan daripada DC, tukar menjadi AC. So, tolak. Okay, tolak ke sana, kita jadi DC. Okay, Y gain tetap, kita masih ambil Y gain 1 volt per division. Maksudnya setiap satu kotak, bacaannya 1 volt. Lepas tu dia suruh tutup time base. Okay, turn off the time base knob. Okay, so step yang ke-11. Connect a 2 volt AC terminal from the power supply to the Y input. Okay, tadi kita letak connect wire ni kepada bateri kan.
So sekarang bukan bateri tapi power supply. Okay, so dia akan bekalkan tenaga AC, okay, sebanyak 2 volt. 2 volt AC, okay, masuk ke dalam kita punya input channel ataupun input switch. Okay, so observe and record the trace display on the screen. Okay, selepas kita buat connection ni, apakah gambar ataupun trace pada kita punya screen CRO? So ini hasilnya. Okay, bacaannya akan ada atas dan bawah. Ni kosong kan? So ni berapa bacaan dia? Satu kotak 1 volt. Okay, satu kotak 1 volt. So ni lepas 1 2 bacaan dia. Ni negatif 1, yang ni negatif 2. So tepatlah bacaannya ialah 2 volt positif, 2 volt negatif. Kenapa ada atas bawah? Kerana kita connect kepada AC. Alternating current bermaksud current tu berpusing, sekejap arah sini, sekejap lagi dia pusing arah sana. So akan ada bacaan positif dan juga bacaan negatif. Ini ketika time base tidak dibuka. Bila time base dibuka, bacaannya akan ada sepanjang kotak 4CX. Okey, bacaan ni juga berada yang bahagian tinggi ni 2 kotak. So 2 volt. Yang ini pun 2 kotak. 2 volt tapi negatif. Okey, masa yang ini bacaannya juga 2 volt. Kenapa 2 volt? Sebab sepanjang masa kita sambungkan kepada power supply yang membekalkan 2 volt ke dalam CRO kita. Okey, jadi maksudnya sepanjang masa bacaannya 2 volt. Kenapa ada positif, ada negatif? Kerana dia ialah AC. AC bermaksud laluannya bukan satu arah tetapi 2 arah. Okey, pergi dan balik. Okey, apabila connection kepada power supply tu diterbalikkan. Macam tadi kita terbalikkan terminal bateri kan. Okay, sekarang kita terbalikkan terminal power supply. Okey, ni terminal ni. Okey, so maksudnya yang kanan pergi kiri, kiri pergi kanan. Kita tukarkan tempat masuk dan keluar dia tu. Okey, jadi bila kita terbalikkan tu, apa berlaku? Dalam keadaan time base tidak dibuka, bacaannya sama saja seperti sebelum kita terbalikkan terminal. Okey, awak tengok yang ni, awak tengok yang ni. Cikgu padamkan dia punya tracing ni. Ada perbezaan tak garis kuning ni dalam figure 6.20 dan bacaan di 6.22. Cikgu kecilkan sikit kita boleh nampak. Tak ada perbezaan kan bacaan dia. Sama je, 2 kotak 2 volt. Okey, yang ni pun 2 kotak 2 volt. Yang membezakan ialah apabila kita buka dia punya time base. Bila buka time base baru nampak, bila terbalikkan terminal, bacaan permulaannya pun terbalik. Kalau mula-mula tadi positif dulu, sekarang negatif dulu. Tapi tetap bacaannya negatif 2 volt, yang ini positif 2 volt. Lepas tu dia jadi negatif 2 volt. Yang ni jadi positif 2 volt. Maksudnya bila terbalikkan, kita baca arah terbalik saja. Maksudnya yang tadi start positif dulu, yang sekarang negatif dulu. Hanya jika time base dibuka. Kalau tak buka, tak nampak beza. Kita cuma tahu dia AC. Macam mana tahu dia AC? Sebab dia ada bacaan di bahagian positif dan ada bacaan di bahagian negatif. Itu sahaja.